Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan Jawatan Kuasa Tani ke Projek Mamo, Pegawai PBD Bentong, Pegawai Pihak Kementerian, juga seterusnya rakan-rakan guru 5 buah sekolah Projek Mamo di daerah Bentong yang saya hormati sekalian. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini merupakan hari siri penerangan yang ketiga untuk daerah Bentong. Kita dah pun bagi penerangan kepada Pasimas, pada Sentul dan hari ini pada Bentong. Dan diharapkan kita akan jalankan nanti uji lari berkaitan dengan toolkit ini selama 4 hingga 6 minggu. Bermula sekarang lah. Okay. Jadi sebelum hari itu, untuk hari ini saya minta maaf banyak. Hari ini sepatutnya bersama dengan tuan-tuan ni Dr. Isham, tapi hari ini sebentar tadi dimaklumkan Dr. Isham tak sihat. Jadi saya terpaksa ambil alih slide yang beliau sediakan untuk beri penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jika ada apa-apa soalan nak diajukan, malu nak bertanya, boleh letakkan soalan-soalan tuan, boleh tulis dalam kotak kuning. Mana kotak kuning tu? Kalau tak nak bercakap dekat mic yang disediakan tu, tuan-tuan bolehlah apa-apa soalan saja yang kalau tak faham, kalau tak apa, boleh dikemukakan. Letakkanlah soalan dalam kotak kuning tu ya. Baik, pengenalan kepada toolkit Mamo usi 1. Kalau tuan-tuan tengok usi 1 ni maksudnya adalah nanti akan usi kedua. Jadi semasa uji lari yang akan dijalankan nanti, jika ada apa-apa pandangan, ada apa-apa sahaja pembaharuan yang untuk menambah baikan yang cikgu semua rasa nak menyumbangkan idea, dipersilakan dan kita akan tambah baik toolkit kita ini untuk kita jalankan nanti di sekolah-sekolah. Jadi penambahbaikan itu sangat dialalukan dan kita akan membuat penambahbaikan kepada toolkit untuk versi yang kedua nanti sehinggalah lengkap versi toolkit ini untuk diedarkan kepada semua guru di 5 buah sekolah Mamo. Tekan kat situ jalan ni. Oh, lama kan? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti falsafah pendidikan kebangsaan dah pun disenaraikan macam-macam. Apa ni ada 6 aspirasi murid yang dipaparkan daripada yang ada di sini. Kita ada 6 apa itu, dan dalam Mamo ini untuk kita masukkan nilai-nilai murni ini cuma kita nak memperkasakan. Kita dah lama dah dulu dah ada dah semua nilai-nilai murni yang dah ditetapkan dalam aspirasi murid falsafah pendidikan negara macam-macam. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan tanya juga dah ada macam-macam nilai murni pasal apa nak ada lagi Mamo. Okey, jadi Mamo ni bila dilihat ada banyak nilai murni yang di sekolah masih tak berapa lengkap. Dia tak berapa menjadi. Jadi kita nak memperkasakan semula nilai-nilai murni yang ada pada di pelajar-pelajar di sekolah. Jadi termasuklah juga program Sekolahku Sejahtera. Ada 14 elemen nilai murni yang tak pernah saya sebut satu-satu ya, yang telah diserahkan tuan-tuan selalu dah dengar dah nilai-nilai murni yang ada dalam Sekolahku Sejahtera. Jadi bertepatan jugalah dengan projek Mamo yang akan kita jalankan ini. Seterusnya, baik, pengadaptasian Mamo. Tuan-tuan dan puan-puan, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari persegi intelek, rohani, emosi dan jasmani daripada segi teori. Selalu dah kita dengar. Yang ini diulang-ulang yang kita masukkan, bisa masukkan dalam sini untuk memperingatkan kepada kita berkaitan dengan nilai murni yang kita nak capai. Itu matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Kemudian aspirasi program pembangunan pendidikan Malaysia, pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, etika, kerohanian dan juga identiti nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, selama 3 hari yang ini nanti kita akan bincangkan benda-benda projek Mamo, apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan jalankan di sekolah untuk 4 hingga 6 minggu yang akan datang ini. Jadi macam mana nak buat, nanti kita akan tunjuk satu persatu, step by step untuk kita jalankan uji lari ini.
Kemudian elemen sejahtera yang 14 ini yang dah maklumkan tadi mengenai konsep utama untuk KASU. Baik, ini kita baca lagi ya. Okey, seterusnya baik, intipati projek makmur. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjalankan projek makmur ni, kita bukan nak tengok dia punya hasil dia tu. Tapi tuan-tuan kena ingat, kita nak tengok proses dia tu. Kalau kita buat satu projek, satu aktiviti, walaupun tak berjaya, itu bukanlah makna kegagalan. Tapi kita tengok proses tu. Nanti kita tengok spiral proses dia tu, gagal, dia tak menjadi, ulang lagi, ulang proses, sehinggalah apa yang kita nak capai itu akan tercapai melalui proses yang kita jalankan secara berulang-ulang. Amalan kemudian murid itu tak akan dapat kita capai hanya dengan sekali, 2 kali ataupun 3 kali aktiviti yang kita jalankan. Jadi apa yang kita harapkan melalui proses inilah apa amalan-amalan baik yang kita nak capai itu akan dapat kita capai. Kemudian tuan-tuan dan puan, yang ini guru dan murid sentiasa ceria dan murid rasa selesa untuk meluahkan idea dan pendapat. Tuan-tuan dan puan, untuk dalam kelas, dalam projek, bukan dalam projek makmur saja, di sekolah kita pada hari ini pun kita nakkan kelas yang ceria, murid yang ceria, kelas yang selesa, guru pun guru yang ceria. Kita tak nak guru yang datang dekat sekolah masa muka, budak-budak pelajar-pelajar kita pun rasa tak selesa berada di sekolah. Dan kita nak mereka hadir ke sekolah kerana mereka gembira berada di sekolah. Okey? Kemudian murid tidak dapat bertindak secara sukarela. Sorry, kat sini tak nampak, hanya kecil, kita paling belakang juga. Murid dapat bertindak secara sukarela dengan galakan dan sokongan daripada semua. Tuan-tuan dan puan-puan, di sekolah untuk sekarang dalam projek makmur, kita sentiasa kena memberi galakan dan juga motivasi kepada pelajar setiap aktiviti yang mereka guna. Tak mahu lagi dah marah-marah, tak mahu lagi menyalahkan pelajar kalau mereka akan membuatkan satu perkara. Sentiasa memberi galakan secara memberi motivasi kepada pelajar-pelajar kita. Baik, untuk dalam projek makmur juga, kita tekankan mereka ini, kita galakkan mereka menjalankan satu program aktiviti secara sukarela, bukan secara paksa. Dan kalau contohnya, kalau dekat sekolah tu pula sampah banyak, kita bukannya kita tak dalam projek makmur ini, bukan kita yang paksa budak petik sampah, tetapi secara sukarela pelajar-pelajar itu sendiri yang mengutik sampah. Kita nak target yang macam itu. Jadi harapan itu akan kita capai melalui proses yang mungkin proses yang panjang untuk kita dapatkan. Semula murid-murid yang membuat nilai-nilai murid itu tanpa dipaksa tetapi atas kerelaan mereka sendiri. Kemudian setiap pendapat murid diterima secara positif dan juga dihormati oleh semua. Tuan-tuan dan puan-puan, apa sahaja pendapat murid yang mereka berikan kepada kita, cubalah kita hargai. Buat masa sekarang, kita tak mahu lagi pendapat-pendapat murid ni kita terima secara negatif. Tetapi beri mereka motivasi, ujian, kerana semua pendapat mereka itu kita nak mereka tu berani bercakap, berani mengeluarkan pendapat, dan kita sebagai guru menjadi motivasi untuk mereka lebih berani untuk mengeluarkan pendapat. Jadi ingat, tadi Dr. Yono pun dah cerita dalam slide dia 3 prinsip makmur, 3 kriteria makmur. Ingat lagi 3 prinsip makmur ni? Prinsip makmur yang pertama tu belajar melalui pengalaman, keduanya motivasikan diri, dan ketiga peluang sama rata. Yang itulah 3 kena kita ingat dalam kepala setiap kali kita jalankan aktiviti dalam projek makmur. 3 prinsip makmur ini perlu kita terapkan sentiasa dalam projek makmur. Jadi 3 kriteria makmur, 3 kriteria dalam tim makmur tadi. Yang pertama tadi apa? Apa ni? Dia belajar, saya pun dah lupa dia kerja dia. Belajar daripada kesilapan. Okey, sorry. Belajar daripada kesilapan. Kemudian yang keduanya dorongan ke diri, dan yang ketiganya peluang sama rata.
Terima kasih. Tahu dapat. Okey, seterusnya. Baik, Dr. Isyam ni suka masukkan ini analogi. Baik, apa yang kita nak capaikan dalam projek makmur bukan dalam masa yang singkat. Itulah seperti analogi pokok buluh ni. Perlukan cahayanya, tanah yang baik, air yang cukup. Dan dalam masa 5 tahun, kalau kita benih pokok buluh ni kalau ditanam, dalam tempoh 5 tahun ni kita tak dapat melihat apa-apa pun yang berlaku di tanah. Sebab apa? Dalam proses cahaya matahari, tanah yang baik, air yang cukup ini, baja yang cukup, proses akar yang di bawah tanah itu berkembang yang kita tak nampak, yang akan nak menampung nanti buluh yang menjulang ke naik 80 kaki, 90 kaki itu supaya tak tumbang. Jadi mengembangkan sistem akar yang kukuh dan luas untuk menyokong pertumbuhan buluh yang tinggi melangit. Jadi dalam makmur jugalah, kalau kita sekali buat, 2 kali buat, 3 kali buat, tak nampak berapa perubahan, cikgu harus bersabar, tenang, buat lagi, berulang-ulang proses supaya satu hari nanti harapan kita untuk menjadikan pelajar-pelajar kita tu, harapan untuk menjadikan mereka pelajar-pelajar yang holistik itu akan tercapai dengan kesabaran kita. Seperti analogi pokok buluh ini. Okey. Dan seterusnya, yang penting senyum. Okay. Sabar dan senyum. Baik, apakah pilihan anda? Silibus atau murid? Tak habis silibus sekarang, PPD pula marah. Puan marah datang cek. Nak habiskan silibus ke nak ada kemenjadian murid? Ini atas. Nak keputusan cemerlang ke ataupun proses? Orang bila tak tengok keputusan tak berapa baik, kita belajar dalam makmur ni proses, Puan Nora, sabar, proses. Jadi kita yang mana pilihan tuan-tuan? Keputusan atau proses? Kemudian status quo ataupun perubahan? Yang mana kita nak pilih? Tepuk dada tanya selera. Ya, jadi kalau dalam ini kita seiring silibus pun perlu habis, untuk kemudian murid pun kita perlu buat juga. Okey? Kalau pilihan kira kalau silibus sekejap silibus saja, budak-budak lulus cemerlang tapi kemudian murid itu tak menjadi pun tak boleh juga. Baik. Seterusnya, baik, toolkit makmur. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam toolkit yang dah berikan sebentar tadi, dah tengok ke belum? Okey, dalam toolkit itu yang mesti satu. Apa yang ada dalam toolkit itu ada 4 perkara ni, iaitu pengenalan, mari mulakan makmur, prasekolah dan juga lampiran. Itu rujukan cikgu-cikgu sekalian untuk kita jalankan uji lari nanti. Tapi jika andai kata tuan-tuan ada idea yang lebih bernas, idea yang lebih baik, idea yang kata ikut persekitaran sekolah kita, rasanya kalau boleh nak bagi aktiviti-aktiviti lain yang tuan-tuan berfikir, tak ada masalah. Toolkit yang diberikan itu sebagai rujukan jika kita langsung tak ada idea macam mana nak jalankan projek makmur. Baik, dalam toolkit ini je dia ada konsep, ada prinsip, kriteria, ada peranan guru yang nanti akan diterangkan juga besok. Tak apa, nak terang pun tak tahu ya. Minta maaf lah berbanyak. Ini penceramah kita sepatutnya ada 3 orang, tapi semuanya ada masalah. Jadi kita tengoklah besok siapa pula yang akan mendengar. Peranan guru, kemudian persediaan, panduan, tip, contoh dan bahan-bahan. Semuanya ada dalam toolkit itu, dan saya katakan tadi toolkit ini bukan mesti satu yang kita akan pindah atas dan penambahbaikan jika ada cadangan-cadangan daripada tuan-tuan dan perempuan. Baik, ciri-ciri toolkit yang kita cadang ini, toolkit ini dibangunkan oleh asosiasi dengan Jabatan Kuasa Teknikal, beberapa kali berbengkel, beberapa kali dah dipindah untuk dapatkan yang di tangan tuan-tuan dan perempuan itu. Itu pun masih lagi akan dipindah jika ada penambahbaikan juga lagi ya. Sehinggalah kita dapat satu toolkit yang paling sempurna untuk kita jadikan rujukan untuk jalankan projek makmur. Jadi apa yang kita harapkan daripada toolkit makmur ini, ya ringkas dan juga fleksibel. Ringkas, mudah faham, tengok sekali boleh buat, dan juga fleksibel, maksudnya jika tuan-tuan rasa dalam toolkit itu rasanya tuan punya idea lagi baik, tuan boleh cadangkan kepada kita untuk kita tambah baik. Baik, seterusnya
Baik, ini yang prinsip makmur. Dalam semua slide, daripada slide pertama Dr. Yono punya slide, ini Dr. Isha punya slide, nanti saya punya slide bulan besok, kita akan sentiasa masukkan prinsip makmur supaya tuan-tuan dan puan sentiasa ingat untuk menjalankan projek makmur ini, jangan tinggalkan prinsip makmur ini. Ingat, prinsip ini pembelajaran melalui pengalaman, motivasi diri dan juga peluang sama rata. Ingat, setiap kali kita nak jalankan apa sahaja aktiviti, 3 prinsip makmur ini kita kena faham, kita kena buat. Okey, pembelajaran melalui pengalaman, motivasi diri, peluang sama rata. Maknanya macam yang apa ni yang kita cadangkan, sampaikan satu kelas pun kita cadangkan nak, kalau dalam projek makmur, bergilir-gilir untuk dapatkan peluang sama rata. Minggu ni orang lain, minggu depan orang lain, bertukar-tukar. Okey, pengawas satu lah kita boleh tukar, tidak? Wah, mak bapak beli baju biru, kan tukar orang lain, tukar setiap bulan tukar kan, bertukar pula baju sebab kita pengawas baju lain, pusat sumber baju lain, dijadikan bertukar lah baju. Itu nanti kita akan fikir. Baik, seterusnya kriteria aktiviti makmur, belajar daripada kesilapan ni, dorongan kendiri murid dan juga peluang untuk semua murid. Jadi ini yang kita kena bagi. Tuan-tuan kalau buat aktiviti apa semua, ingat tadi prinsip makmur dan juga kriteria makmur. Dan seterusnya, baik, spiral proses. Daripada rancang tadi, Tuan Jono dah cerita, daripada rancang, plan, ada perancang, laksana dulu dan juga refleksi, sudah ada perubahan apa-apa untuk kita capai goal. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, rancang ini dalam classroom meeting nanti kita akan ceritakan macam mana. Okey, rancang, kita laksana, lepas tu ada refleksi, kemudian ada tak perubahan? Tak ada perubahan lagi, rancang lagi, buat benda yang sama sampailah sempurna. Okey, berulang-ulang sehingga kita capai matlamat yang kita nak capai. Seterusnya, okey tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak gunakan toolkit? Kalau ada yang dah tengok toolkit tu, okey, gunakan toolkit sebagai rujukan. Jika kita masih lagi tak nampak macam mana nak buat aktiviti dalam projek makmur, dalam toolkit itu cuma yang kita ada tunjuknya adalah classroom meeting. Cara macam mana nak buat daripada mula sampai habis. Dan juga fahami prinsip dan kriteria yang tadi 3 tu diulang-ulang daripada tadi. Rujuk maklumat tambahan dalam toolkit itu, dalam lampiran akhir itu kita ada bagilah apa ni, maklumat tambahan. Kalau dalam classroom meeting itu kita ada kat situ ada cara-cara nak menandikan mesyuarat, tugas-tugas pengerusinya, terusannya apa, semua kita ada bagikan dalam tu, ada kat belakang sekali tu. Kalau tuan-tuan nak tengok, rujuklah kat belakang tu. Kalau rasa apa ni boleh buat, sebenarnya toolkit pun tak boleh tengok pun tak apa. Okey, kalau tuan-tuan boleh buat. Kemudian berbincang bersama rakan guru, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam perbincangan, bukan kita nak suruh budak-budak saja berbincang, buat refleksi selepas tamat satu aktiviti. Cikgu sesama cikgu pun boleh berbincang apa kelemahan, apa kekuatan untuk kita tambah baik program-program yang kita jalankan. Cikgu-cikgu sendiri pun boleh bincang sesama cikgu. Budak-budak, pelajar-pelajar, murid-murid pun bincang sama mereka untuk menambah kebaikan. Dan cikgu bincang sama cikgu juga, cikgu bincang sama murid, semua berbincang untuk menambah kebaikan sesuatu aktiviti yang kita jalankan. Semua dan terbuka untuk bereksperimen. Makmur ini, ingat, ini cuma projek rintis. Ada 4 tahun saja lagi untuk kita jalankan projek ini. Dan apa ni, bila dah sempurna, dah puas hati semua orang, barulah dapat kita sebar luaskan kepada sekolah lain. Dan bukan tuan-tuan saja yang nak pergi ke Jepun, sekolah lain pun nak pergi ke Jepun juga. Okay? Jadi harap kita dapat sempurnakan apa ni projek yang diamanahkan kepada kita. Dan seterusnya, ada soalan tak? Ada soalan tak? Nak tanya? Jika ada soalan? Oh laju, bos kita. Sebab slide orang kita laju lah kan. Ada soalan tak? Tak ada? Ha? Cik takut tak ada.
Kalau malu nak bertanya, bukan sesat jalan. Kalau malu nak bertanya, letak soalan dalam kotak kuning itu. Nanti kita punya urus dia akan ambil, kita akan baca besok ke apa semua, kita boleh baca. Tulislah dalam tukar apa. Kalau ada pandangan ke semua. Mungkin tuan-tuan dan perempuan ni dah biasa dah dengar. Aktiviti pun dah buat. Jadi kalau rasa nampak ada kelemahan, ada boleh ditambah baikkan lagi dalam aktiviti yang kita jalankan dalam projek makmur ni, kita alu-alukan pandangan tuan-tuan dan perempuan. Orang dan perempuan ni ada dekat sekolah, lebih senior dekat sekolah. Saya ni kat sekolah beberapa tahunnya, 6 tahun tak sampai rasanya duduk kat sekolah. Tuan-tuan lagi lama. Lagi nampak apa benda yang boleh tambah baik dalam menjalankan aktiviti-aktiviti. Okey? Tak ada? Macam nak balik awal. Dalam jalan hujan kan? Dan jalan 4.30 kan? Tak apa, kita cuba habis awal. Seterusnya, ni rumusan pun apa? kita dah rumusan ni kita KIV sampai ke minggu akhir, hari terakhir lah ya. Baik, soalan tak ada. Rumusan ni nanti rumusan apa kita buat masa hari Panora buat hari ketiga nanti rumusan untuk kita punya keseluruhan kita punya bengkel. Baik tuan-tuan dan perempuan, ingat kita lepas pada ini kita terus akan jalankan uji lari selama 4 ataupun 6 minggu. Kemudian kita akan bagi feedback pada jawatankuasa teknikal untuk kita tambah baik. Dan selepas itu, bila nak mula projek makmur ni, boleh jalan lah terus. Macam mana nak buat meeting tu, besok kita terang. Oleh siapa pun, saya pun tak pasti lagi. Nanti kita akan terang. Jadi besok, benda yang kita nak buat uji lari, besok tuan-tuan dan perempuan, kena beri perhatian lebih sikit. Sebab itulah perkara yang akan kita jalankan di sekolah. Dan kita nak buat uji lari pun berkaitan dengan classroom meeting. Jadi 15 Ogos hingga 30 September. Tadi dia dah ada untuk 15 Ogos 30 September. Okey, 15 Ogos hingga 30 September. Okey. 15 Ogos sehingga 30 September kita nak jalan uji lari. Dan tuan-tuan dan perempuan, uji lari yang kita nak jalankan sini perbincangan bersama dengan Tuan Guru Besar. Tuan-tuan dan perempuan akan dilaksanakan uji lari ini pada pada masa pertama 7.45 sehingga 8 suku waktu pagi selama 30 minit. Jika ada keperluan untuk ubah masa hari itu terpulang kepada pihak sekolah, kepada pihak pentadbir. Tetapi apa yang dibincangkan bersama guru besar bersetuju untuk jalankan uji lari classroom meeting ini pada pukul 7.45 pagi hingga 8 suku selama 6 minggu, 4 hingga 6 minggu. Okey, dan selepas itu teruslah jalan projek makmur. Dan projek makmur ni kalau kita tengok apa ni aktiviti makmur ni yang kita nak jalankan. Okey, mungkin tuan-tuan perempuan tanya apa benda aktiviti yang kita nak jalankan. Dalam semua aktiviti kat sekolah, semua boleh jadi aktiviti makmur. Tak adalah kita akan senaraikan ini aktiviti makmur, ini bukan. Semua aktiviti makmur boleh dijalankan dengan adanya 3 prinsip tadi tu. Kita katakan itulah projek makmur. Baik. Apa aktiviti tak boleh macam-macam projek boleh buat. Macam-macam bukan projek, aktiviti. Besok kita akan bagi contoh apa aktiviti-aktiviti yang boleh kita jalankan untuk jalankan dalam aktiviti makmur. Okey? Baik tuan-tuan perempuan, hari ini terpaksa bagi diskaun lah. Nampak penat je kan? Ya, nampak penat. Sepatutnya itu pukul 4.30, tapi dah habis.
Tanya soalan pun tak ada soalan, mungkin semua dah faham. Sekian, terima kasih.